Jika kita masih belum mengenal COVID-19, industri kandungan kreatif negara adalah antara sektor yang sedang berkembang pesat dan mempamerkan potensi besar untuk Malaysia. Pandemik, walau bagaimanapun, telah memberi cabaran kepada sektor ini sama seperti lapangan lain yang terkesan dengannya. Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana adalah antara inisiatif kerajaan yang dibangunkan untuk membantu pemulihan, dan dana kandungan digital penjana telah dipacu untuk memperluaskan skop program kandungan digital di bawah kendalian Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, MDEC. Terbaru, Cinemalaya Studios menyahut seruan ini dengan kerjasama MDEC untuk menghasilkan filem pendek animasi Kambing Bukit Sekandang yang ditayangkan di YouTube Malaya Toons, satu saluran maya untuk konten hiburan animasi berasaskan binatang. Actually Bukit Sekandang ni originality dia datang daripada saya lah. Iaitu saya ni seorang pereka kesan khas, visual effect artist, dan saya juga merupakan seorang 3D animator. Dan itulah karya saya yang saya buat sepanjang 20 tahun ni. Jadi saya simpan karakter Roy ni lama, sejak 2007 lagi. Tapi dia tak jumpa rumah. So rumah-rumah yang dihinggap ni kadang-kadangnya banyak kawan-kawan yang macam-macam lah kan, yang tak ada bisnes lah kan. Jadi dipendekkan cerita, pada 12 tahun, 14 tahun selepas itu saya jumpa Cinemalaya ni, saya jumpa Arbi ni. Jadi kita orang pun bergabung, kita orang apply grant di C3 Plus tu dan dapat. So bila kita orang tunjukkan kambing ni, Roy ni saya tunjuk, jadi MDEC pun setuju untuk memberi kita orang sejumlah grant untuk membangun dan menghidupkan universe yang saya panggil Binatangverse ni. Bila saya bertemu dengan Cinemalaya ni, kita orang berbincang, kita orang hidupkan cerita pasal time travel lah. So dari situ kita orang build up idea universe, dan kita orang cari penulis untuk merealisasikan watak-watak lain, dan macam mana Roy ni adalah satu karakter yang saya cuba nak buat rakyat Malaysia sayang. Dia kambing yang disayangi, cerita-cerita dia. So cabaran dia ialah kita bekerja work from home. Semua team members bekerja di rumah. So komunikasi akan jadi ikut masa masing-masing, sebab duduk rumah kan, dah baring pun atas office kan. Jadi bila kita berjumpa tu, kita pastikan masa yang kita meeting tu ada hasil untuk progression mode tu dalam tempoh projek tu berjalan. So cabaran kedua ialah tempoh yang pendek. So MDEC kata syarat dia dia nak 25 minit full animation in 1080p dalam tempoh 6 bulan. So kalau imagine lah macam mana nak buat benda tu dalam 6 bulan kan. Tapi disebabkan pasukan saya ni masing-masing berkemahiran, jadi saya berjaya kumpulkan sekumpulan, saya panggil Avengers ni lah, untuk bersatu menyiapkan Bukit Sekandang ni. So saya garapkan pengalaman Cinemalaya tu sendiri, sebab diorang pernah buat penerbitan drama TV. Saya ambil isim-isim tu, macam mana permainan teater, memek muka, dan saya transferkan kepada digital. Itulah antara orang kata kekuatan pada cerita Bukit Sekandang. Kita menggabungkan dua dimension yang tak pernah bertemu selama ni. So saya nak mewujudkan satu situasi di mana apabila orang Malaysia secara umumnya menyebut animasi, bukan sahaja untuk kanak-kanak. Animasi ni boleh dinikmati oleh semua. So animasi saya ni terang-terang dia paksi dia bukan kanak-kanak, dia mak bapak pun boleh tengok. Macam tu. So itulah saya punya flavor yang saya sebut cerita. Perisa baru dalam animasi tempatan, iaitu kita kena keluar daripada kepopong animasi untuk budak-budak je. Sebenarnya tak. Kita pun ada sebenarnya ramai lagi selain daripada saya yang boleh buat animasi untuk semua. Jadi saya harap lepas ni mungkin dengan kewujudan Bukit Sekandang memberi inspirasi kepada para penerbit dan director yang lain untuk membuat animasi untuk yang kurang lebih dewasa. Itu harapan saya. Nak juga yang jauh. Dekat-dekat tak best lah tu. Bak kata pepatah, jauh perjalanan, luas pemandangan. Wah, topik apa ni? Kita boleh jadi penjelajah masa dan pergi ke masa silam melalui alam kuantum. Alam kuantum? Tak mati ke ni? Kau nasib lah. Tapi apa yang saya ingat, mereka suruh saya jaga mesin masa tu elok-elok.
Lo pikir gue cuma bercanda? Kamu seorang pelajar yang bagus. Jarang ada pelajar yang pintar macam kamu. Ya, gue bukan cewek yang gampang ditinggal. Okey, get ready. Ready. Maka bermulalah ekspedisi Psycho Kambing yang ingin Aku Roy. Akulah Roy. merentas masa. Be. Assalamualaikum dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Anda sedang menonton Darah Muda Musim Baharu dibawakan kepada anda dengan kerjasama rakan strategik kami, Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra. Malam ini kita berikan tumpuan kepada industri animasi negara, yang mana menariknya ketika COVID-19 melanda negara, banyak benda yang tersangkut, banyak benda yang terkendala, tapi ada satu sektor yang ada potensi yang sangat besar yang diberikan tumpuan oleh kerajaan, iaitu sektor animasi. Oleh itu, di bawah pelan pemulihan ekonomi penjana, salah satu daripada inisiatif di bawah penjana tersebut ialah Penjana Digital Content Creators Challenge ataupun Penjana DC3 Plus menerusi agenda agensi pelaksanaannya iaitu MDEC. Dan salah seorang daripada atau sebuah syarikat yang mendapat dana tersebut dan membangunkan animasi yang akan memberikan sedikit glimpse kepada apa yang kita akan dapat pada masa depan dalam sektor animasi negara kita. Kita bersama-sama dengan tetamu Arbi Rozlan, pengarah urusan Cinemalaya Studios dan juga penerbit animasi Bukit Sekandang untuk Bukit Sekandang Animasi Kambing di layar maya. Assalamualaikum. Selamat datang. Waalaikumsalam. Terima kasih Irfan. Ya, dan kita nak mulakan dulu tentang kambing dalam Bukit Sekandang ini. Dia sebut tentang animasi dan kita nak tahu juga di manakah bermulanya Cinemalaya Studios. Okey. Siapakah Cinemalaya Studios? Kenapa tiba-tiba nak buat animasi ni? Betul. Kita Cinemalaya Studios Nerbahan ni kita production house yang actually buat untuk advertisement, iklan, promo, TV. Tapi kita juga buatlah benda-benda untuk animation. Tapi untuk animation actually ini adalah yang pertamalah yang kita buat. Sebab background kita sebenarnya yang real punya shooting. Bukan pakai orang, pakai pelakon, skrip, bukan animation punya. Tapi last 2 years kita ada satu projek dokumentari Sudirman. So tajuk dia Sudirman Chowkit Road. So untuk hidupkan balik suasana Sudirman punya konsert tu memang epic. So kita menggunakan elemen animasi. So dari situlah tercetusnya bila kita bekerja dengan ramai, salah seorang pengarah dia Hafiz Salim. Dari situ kita kenal dunia animation dan kita rasa market animation di Malaysia ni banyak potensial dan masih boleh diteroka lah, banyak lagi ruang untuk company macam kita ni untuk masuk. Tapi Cinemalaya masuk ke dalam dunia animasi ni, adakah semata-mata kerana memahami ada potensi ataupun sebab terdesak dah COVID-19? Orang nak bagi duit, kita ambil lah. Tak, dia macam rezeki lah, macam peluang kan. Sebab kita pun tak pernah expect. Tapi time PKP tu bila MDEC, by the way thank you MDEC kan, di bawah penjana dia buka satu grant. So kita masuk bersama-sama lah, saya, partner saya Yusof, pengarah kita Hafiz Saleh. So kita buat satu idea dan kita submit, kita present, kita pitching dan kita dapat dana tu. So bagi saya benda ni lah yang mencetuskan kita untuk membuat sebuah animasi. Dan animasi ni pula lain sikit lah daripada yang ada di Malaysia. Kongsikan lebih lanjut berkenaan dengan itu. Apakah latar belakangnya, inspirasi Bukit Sekandang ini? Idea ni actually datang daripada pengarah kita ni lah, Hafiz Saleh ni. Dia ni memang minat binatang lah. So kita punya ideation tentu kita nak buat sebuah animasi yang bukan hanya untuk kanak-kanak boleh enjoy. Kita nak family, mass, mak bapak pun boleh enjoy. So dari situ kita meeting, kita brainstorm. Dan animasi ni juga ditulis oleh Aloy Paradox. Aloy Paradox ni dia seorang penulis di layar TV, layar perak. So dari situ kita rasa macam apa kata kita gabungkan team animation dengan team production yang real ni dan buat satu projek. Dan so dari situlah tercetusnya lah animasi filem pendek Bukit Sekandang ni. Tapi saya tak tanya tuan badannya, tapi tak tahulah kalau Arbi tahu. Kenapa kambing? Kenapa kambing? Okey. Kenapa tak kucing ke kan macam biasa? Tak, actually dunia Bukit Sekandang ni luas. So yang pertama ni adalah di kawasan Bukit Sekandang ni kambing. So selepas ni akan lahir banyak lagi. Ada kucing, kita ada rusa. So tapi semua cerita-cerita ni akan berkonsep Malaysia 90-an. Lepas tu kalau awak tengok Bukit Sekandang ni kita mainkan balik lagu-lagu lama
environment lama. Dan diorang ni bukan macam kambing lah. Diorang ni kambing yang hidup di Malaysia. Kambing hidup di Malaysia. Kambing yang hidup di Malaysia. Maknanya kalau buat temu janji lambat sikit lah sebenarnya. Lambat sikit lah. Tak patut cakap itu. Tapi apa, balik pada soalan seterusnya. Bila sebut tentang animasi ni, dalam filem negara kita ada macam-macam dan berbentuk pelbagai ketika dipersembahkan kepada penonton. Daripada dulu ada Hikayat Sang Kancil, Usup Sontorian, Silat Legenda, Upin Ipin, Boboiboy, Ejen Ali, itu yang baru. Betul. So bila lihat kepada garis masa tersebut, di manakah kedudukan dan juga hasrat dan juga aspirasi untuk Bukit Sekandang ini memajukan lagi sektor industri animasi negara? Okey, macam kita ni new player lah. Kita kira baru kan kalau nak compare dengan yang tapi di Malaysia ni actually tak banyak lagi. Tak macam di luar kan. Kita masih boleh kira dengan jari produk-produk kita, tapi alhamdulillah semua produk kita yang memang best. Jadi kami sebagai pemain baru dalam dunia animasi ni, bersama-sama rakan-rakan kami, kita nak cuba memberi flavor baru. Kita nak bagi sebuah kisah-kisah yang bagi macam saya cakap tadi, adult boleh layan, kids boleh layan. Macam banyaknya cerita anak ajak mak ayah tengok wayang. Ni kita nak ajak mak bapak bawa anak tengok wayang. Sebab kalau kat luar dia orang dah banyak dah story-story yang actually adult suka layan, budak pun suka layan. Contoh macam Finding Nemo. Cerita macam cerita kanak-kanak, ikan, tapi story dia story adult. Bapa yang kehilangan anak, mencari anak. So kita punya orang kata paksi ke arah itulah. Kita tak nak fokus pada kanak-kanak, superhero saja. Kita nak dia variation lah. So wawasan itu besar. Wawasan itu ceritanya besar. So siapakah watak-watak ataupun orang-orang yang bertanggungjawab bersama dengan Arbi untuk mengangkat cerita ini? Okey, di Semenaya kita punya pengarah animasi dan VFX Encik Hafiz Saleh, dan saya juga ada pengarah kreatif saya Encik Yusof Yunus. So kita 3 orang lah yang kata think tank lah dalam syarikat ni yang sentiasa berfikir untuk menghasilkan. Tapi alhamdulillah kita orang sentiasa dapat bekerja sama dengan orang-orang dari industri yang berbakat. Actually Malaysia punya animation ni saya rasa bagus sebab orang luar pun actually menggunakan tenaga pakar dari Malaysia untuk animation. So saya rasa itu memang bagus lah. Bakat di Malaysia. Arbi lihat mereka ni dibangunkan secara sendiri, mana boleh belajar sendiri, minat sendiri, ataupun ada satu latihan khusus sehingga melahirkan bakat-bakat macam saya punya macam Hafiz Saleh ni, dia bekerja untuk satu syarikat di Malaysia dan mereka ni buat efek dan animation dan CGI untuk Star Wars, untuk Life of Pi. So company-company actually yang membantu industri Hollywood dalam VFX animation, terdapat juga company-company dari Malaysia. Dan kenapa industri luar nak menggunakan tenaga dari Malaysia? Sebab kos dan apa facilities yang kita boleh bagilah, macam Finas, MDEC banyak, Magic banyak memberi ruang lah pada tenaga-tenaga tempatan ni untuk lagi explore. Dan itu baru seorang nama yang sebut. Tapi persoalan kita nak bangkitkan, ada kita cukup bakat kat Malaysia ni untuk pastikan bahawa idea yang nak bawakan tadi tu boleh tercapai? Cukup, tapi dengan bajet yang betul. Sebab animasi ni bajet dia sangat besar. Kalau kita tengok previous macam company-company lain yang buat Ejen Ali, kalau dia boleh tengok bajet dia orang satu filem 9 juta, 10 juta. So untuk kami company yang new player ni, kita ada vision yang jauh, yang jelas. Semoga rezeki berpihak pada kami supaya dapat join dan mengubah landscape animasi tempatan. Bukan mengubah, menambah baik. Sebab apa yang ada bagi saya dah best animation Malaysia. Cuma kita masih lagi kurang player. Sebenarnya dah boleh macam-macam boleh dianimasikan di Malaysia ni. Can we rock the world dengan bakat-bakat yang kita ada? InsyaAllah. Bagi saya orang Malaysia adalah amat talented. So kita kena sentiasa ke depan, maju. Baik, itu satu nota yang sangat positif. Kalau kita pulih capai apa yang kita nak. Tapi persoalannya cabaran. Apakah kita ada cabaran-cabaran tertentu? Cabaran untuk saya, untuk kami lah, untuk projek ini especially kan, bila kita dah dapat projek dapat grant daripada MDEC melalui penjana ni, actually bila kita buat animation actually, proses dia tak sama macam kita buat shooting sebelum ni. Sebelum ni macam kita pre-pro, kita plan 2 bulan selesai. Tapi animation actually proses dia sangat panjang dan menggunakan tenaga kerja yang ramai. Dan bila proses tu panjang, kos tu pun meningkat lah. So dari situ kita belajar dan cuba untuk, actually memang tak boleh cuba pendekkan pun.
di luar pun, contoh di Disney, Pixar, untuk sesebuah animasi itu disiapkan filem yang panjang 90 minit, dia orang ambil masa 6 tahun, 7 tahun. So development tu penting. So it's a good start lah untuk saya tengok macam apa-apa yang semua yang ada di Malaysia lah, termasuk kami punya, kita dah bukan nak kata menyamai, kita proud of our product lah. Tapi dalam masa yang sama, tadi sebelum kita ke udara, Albi kongsikan bahawa kita kekurangan fasiliti-fasiliti tertentu sehingga perlukan kita outsource kepada negara-negara lain. Apakah contoh-contoh perkhidmatan tersebut? Perkhidmatan tersebut, animation ni salah satu proses dia yang suka adalah rendering. So bila kita dah animate, kita dah composition, kita kena hantar render. Tapi di Malaysia, untuk yang saya tahu, tidak ada render farm. Jadi macam kita projek, kita bekerja dengan Rebus Farm daripada China dengan Fox Farm daripada US. So bayangkanlah, kita kena bayar USD. Dan kalau boleh one day kalau kat Malaysia kita ada facilities tu, amat bagus lah. Sebab tu kat Malaysia kita tak nampak independent punya animation filmmaker buat. Sebab cost. Yang buat semua big studios lah yang mendapat sokongan daripada station lah. Yang animator yang independent, diorang ni tak boleh nak buat sendiri. Macam kalau kita boleh buat independent movie. Animation tak boleh kerana cost yang agak tinggi, yang sangat tinggi. Rendering process tersebut. Yes. Boleh kalau you nak jimat, tapi dia akan jadi kualiti dia yang you tengok, oh ni 10 tahun lepas punya ni. So kita dah 2022, kita kena keep up lah. Keep up. Untuk manfaat penonton, apa maksud rendering tu? Part mana rendering tu? Rendering tu adalah mana bila kita dah siapkan dia, animation ni dia actually frame by frame. So bila kita render tu baru kita dapat the smooth, kita dapat texture di belakang, kita dapat dia punya look yang final. So rendering tu lagi mahal, kita punya formula untuk render tu lagi berkualiti lah. Dan lagi rendah kita punya formula tu, which is lagi nak jimat, akan kurang berkualiti. Macam you boleh compare lah produk A dengan produk B. Itu yang menentukan kualiti sesebuah animation. Kenapa bila you tengok luar punya animation, gempaknya lawannya, sebab mereka menggunakan bajet yang besar dan proses yang dilalui sangat panjang. So barulah kita faham walaupun tak ada pelakon, tapi proses rendering tu yang menyebabkan kos yang tinggi. Dan saya daripada itu bukan nak fokus saja kepada the back side ataupun the set side, tapi salah satu siri optimistik yang dipamerkan oleh Seni Malayan dan menghasilkan Bukit Sekandang ni, katanya nak proses tu sampai kena panjat gunung. Apa cerita? Tak adalah, panjat gunung tu biasalah nak mencari ilham. Tapi syukur Alhamdulillah sebab projek ni, bila kita nak menggabungkan kita punya dunia lah production dengan team animation ni, kita menggunakan macam suara latar kita menggunakan pelakon yang real. Kita ada Datuk Jalaluddin Hassan, kita ada Amirul Effendi dan beberapa lagi. So untuk mereka pun, mereka merasakan ini, sebab diorang kan selalu berlakon biasa, diorang rasa macam this is a good effort sebenarnya, dan diorang pun seronok dan berbangga dengan apa yang diorang dah buat. So saya nampak mungkin selepas ini animation kita boleh jadi lagi best bila kita mungkin boleh buat story-story human pula kan, story-story yang boleh memberi inspirasi. So again, thank you MDEC. Thank you Malaysia. Seterusnya kita balik kepada soal sasaran bila buat animasi. Biasa animasi ni budak. Animasi budak sekolah. Walaupun saya masih tengok anime, tapi animasi ni bukanlah cerita untuk budak-budak saja sebenarnya. Dia sasaran untuk orang dewasa. Tapi peralihan untuk mengubah paradigma masyarakat kita, bagaimana Arvin melihat? Betul. Bagi saya dekat Malaysia lah, macam you tengok anime, you pun dah dewasa tapi minat anime. Sebab anime tu konsep dia memenuhi cita rasa seorang dewasa. Macam di Malaysia, saya rasa ini adalah macam apa kemahuan penonton dengan apa yang disediakan oleh stesen-stesen. Mungkin di Malaysia kita banyak cerita yang animasi yang menjurus ke arah kanak-kanak sebab stesen, platform-platform yang ada di Malaysia ni mengatakan audience Malaysia animation mesti kena cerita kanak-kanak. Tapi actually kemahuan penonton adalah inilah. Kita pun nak tengok animation. So saya harap one day landscape, bila dah banyak lagi player, saya harap lagi banyak company yang mampu buat animation, kita boleh ubah landscape tu. Maknanya bukanlah kita tak nak fokus pada animation kanak-kanak, banyaklah boleh sebut kan, tapi kita cuba diversify lagi content tu. So dan lagi best kalau content kita, animation kita tu berbudaya kat Malaysia, adapt boleh layan, boleh diangkat keluar. Sebab animation ni sebuah naskah yang saya rasa dia boleh travel jauh orang US, alih bahasa je. Kan kalau boleh sampai level tu lah, insyaAllah. Malaysia untuk Malaysia, bukan saya. Tapi
biasa tentang animasi ni, ada orang yang berpendapat bahawa jangan, sebab ada animasi yang dia masukkan elemen-elemen dewasa, yang humornya itu terlalu gelap dan tak sesuai untuk kanak-kanak. Oleh itu mereka kata jangan dikacau kesucian animasi ni, biarlah ia hanya untuk kanak-kanak sahaja. Apa pandangan Arbi? Bagi saya kita kena pelbagaikan konten, sebab audiens kita luas. Penonton ada yang suka cerita cinta, ada yang suka cerita action, ada yang suka cerita racing. So bagi saya macam tu juga animation. Ada yang suka tengok animation kanak-kanak, sebab target audience tu ikut umur. Ada animation khas untuk toddlers, ada animation khas untuk ni. So bagi saya kita dah kena start lah. Kita kena pelbagaikan konten tu. Jangan kita fokus pada satu gender age, which is kanak-kanak. Kalau kita nak grow, kita kena diversify lah. Dan kita lihat kepada pembangunan animasi dalam negara dan juga bantuan seperti mana yang penjana DC3 Plus ni buat. Bagaimanakah Arbi melihat, adakah ia patut diberikan secara berterusan ataupun sampai tahap bila masyarakat Malaysia dah mula memberikan sambutan yang hangat, boleh dihentikan? Bagi saya geran-geran macam ni adalah patut diberi berterusan, kerana in the real world para player animasi ni, diorang tak ada fun. The only way to get fun is to sell your story to the platform. Tapi kalau contoh macam saya cakap, indie independent ni, so mana diorang nak dapat macam kami? Mana kita nak cari 400,000, 500,000 untuk buat animation? So bila geran daripada MDEC macam ni dibagi, so dia boleh menjadi pencetus lah. Tak silap saya, untuk geran ni bukan Cinemaya saja dapat, saya rasa ada lebih kurang mungkin 5-6 syarikat juga. So bayangkan dengan grant daripada MDEC ni boleh hasilkan 6 produk yang untuk mencetuskan lagi. So benda ni dia takkan habis kat sini je lah. So macam kita dah berjaya buat, we should do more kan. So kita dah ada barang. So bagi saya memang macam geran-geran untuk industri kreatif ataupun apa-apa sektor pun harus diteruskan, because daripada rakyat kepada rakyat kembali. Itu dia, daripada rakyat kepada rakyat. Okay, take note kan. Tapi kita nak tanyakan juga berkenaan kehadapan ini. Apakah perancangannya? Adakah hanya ini satu-satunya filem animasi? Lepas ni dah boleh fokus balik kepada TVC dan sebagainya? Taklah. Macam bila kita dah buat something ni, kita rasa okay, we can go further lagi. So bila kita dah buat animasi ni, kita pun kita tambah lagi, kita buat VFX. Macam kami sekarang kita tengah buat satu projek untuk production di Singapura untuk Netflix. So kita support dia orang untuk consultant sebagai VFX. So untuk animation ni kita punya perancangan besar, masih panjang. Kita nak adakan platform, kita nak teruskan buat animasi, kita nak terus inspire orang dengan animasi kita, bukan sekadar animasi kosong lah. So doakan insya-Allah kan. Tapi dia masuk ke animasi ni, ada rasa macam culture shock ke, rasa macam tak boleh, kita kena culture shock juga. Culture shock, but it's untuk saya yang baru, it's a fun process. Dan saya memang respect lah tenaga-tenaga kerja animasi ni, sebab animasi ni proses dia sangat detail. Kita kena gerakkan satu-satu macam berlakon, senyum animasi lain. So alhamdulillah lah, saya tengok tenaga-tenaga kerja daripada Malaysia ni yang hasil-hasil keluar daripada universiti-universiti tempatan tadi semua bagus, berkaliber dan mampu berdaya saing dengan antarabangsa. Oleh itu pesanan kepada penonton kita, khususnya muda yang ada aspirasi nak jadi macam Arbi, nak buatlah skandang juga. Jangan jadi macam saya cakap. Pada nak jadi macam saya, jangan jadi macam saya. Okey, kepada anak-anak muda yang saya boleh cakap, kalau you ada cita-cita on animation ke ataupun apa saja, teruskan usaha, doa, dan kalau rezeki tu rezeki you, insya-Allah mesti dapat. Yang penting jangan give up, sebab cabaran dia benda best, cabaran dia pun lagi best. Benda yang best, cabaran dia lagi best. Itu dia kata-kata akhir daripada tetamu kita untuk malam ini, mengupas berkenaan Bukit Skandang. Jangan terlepas untuk saksikan di YouTube ya. Ya, di YouTube bersama-sama dengan tetamu kita hari ini, Arbi Roslan, pengarah urusan Cinemaya Studios dan juga penerbit animasi Bukit Skandang. Dan itu pengakhiran untuk Darah Muda pada malam ini. Jadi ingat, benda yang best, cabarannya pun best juga. Jadi itu pengakhiran untuk malam ini. Saya Ifah Faruqi. Sampai jumpa lagi.